إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا ولأصحاب الحقوق بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا يا الله من عتقائك من النار ومن المقبولين ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المردودين. ثم أما بعد، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi serta tuan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya yang dilimpahkan kepada kita bersama dengan berbagai-bagai bentuk nikmat. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan peluang oleh Allah untuk berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dan kita sudah melangkaui pertengahan daripada bulan Ramadan, dan malam ni kita dah masuk malam yang ke-17 dah. Maknanya berbaki tuan-tuan tak sampai 2 minggu lagi tak sampai 2 minggu kita akan berpisah dengan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga segala amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan berbincang berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran iaitulah peristiwa penurunan Al-Quran, yang insya-Allah kita akan bincang daripada dua sudutlah. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran itu sendiri, dan yang keduanya beberapa perkara lah yang perlu kita beri perhatian apabila kita bercakap tentang peristiwa penurunan Al-Quran ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ramadan menjadi istimewa dengan 3 perkara. Yang pertama dengan ibadah puasanya, yang keduanya dengan qiyam pada malamnya, dan yang ketiganya dengan Al-Quran. Dengan diturunkan Al-Quran sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam ayat yang ke-185 suratul Baqarah. Allah Ta'ala berfirman: Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang difardukan puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia
yang mengandungi keterangan-keterangan berkaitan dengan petunjuk, dan ia adalah kitab yang membezakan, yakni yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Tuan-tuan, secara umumnya ayat ini dan juga beberapa ayat yang biasa kita dengar, contohnya di awal surah Al-Qadar, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Laylatul Qadar. Secara umumnya tuan-tuan, kita tahulah bahawa Al-Quran ini mula-mula diturunkan pada bulan Ramadan. Sebenarnya, jikalau kita mengkaji perbincangan ulama tentang ayat ini dan tentang nuzulul Quran, maka di sana ada riwayat yang disebutkan, antaranya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga riwayat daripada Ibnu Mardawih, bahawa bukan sahaja Al-Quranul Karim diturunkan Allah pada bulan Ramadan, bahkan semua kitab-kitab samawi, suhuf-suhuf yang datang daripada Allah, yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam sebelum penurunan Al-Quran, semuanya juga diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, di mana Imam Ahmad menceritakan unzilat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, unzilat suhufa Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurata li sitti mudina min Ramadan, dan diturunkan kitab Taurat pada 6 daripada bulan Ramadan, pada 6 Ramadan. Wal Injila li 13 khalat min Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Quran li 24 khalat min Ramadan, dan diturunkan Al-Quran pada 24 daripada bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawih menyatakan bahawa anna az-zabura unzila li 12 lailah khalat min Ramadan, sesungguhnya kitab Zabur diturunkan pada 12 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini tuan-tuan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan ini bukan setakat Al-Quran diturunkan, tetapi begitu juga suhuf-suhuf, kitab-kitab samawi, Zaburnya, Tauratnya, Injilnya, semuanya diturunkan Allah pada bulan Ramadan, cuma pada tarikh-tarikh yang berbeza. Baik, dalam hadis yang saya baca tadi tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebut bahawa Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Yang kita sambut ni pada malam ni 17 Ramadan. Tak, di Malaysia, di Indonesia juga, mereka, kita kata mudahnya, negara-negara yang bermazhab Syafi'i biasanya menyambut peristiwa nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Jadi timbul satu soalan, kenapa disambut pada 17 Ramadan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut Quran ataupun dalam hadis tadi disebut bahawa disebutkan bahawa Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Sebenarnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mereka berpegang dengan satu ayat Al-Quran, ya, ayat yang menceritakan tentang peperangan Badar, yang juga berlaku pada 17 Ramadan.
Kalau kita lihat sejarah, ada satu lagi peristiwa yang juga bersejarah di dalam, kita kata di dalam sejarah Islam, iaitulah peristiwa peperangan Badar yang berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, di mana dalam surah Al-Anfal ini yang dipeganglah oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, sehingga mereka menyatakan bahawa Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya ambil sebahagian ayat saja. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Yang bermaksud, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di dalam peperangan Badar. Jadi dalam ayat ini disebut wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad. Maka setengah ulama menyatakan Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Baik, manakala bagaimana pula tuan-tuan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu juga dalam surah yang lain menyatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan Allah pada malam fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkati. Pada malam yang diberkati, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan di sana ada hadis yang menyatakan malam Lailatul Qadar ini pada bilakah malam Lailatul Qadar ini tuan-tuan? Itulah pada salah satu malam daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang kita sambut 17. Macam mana pula Quran kata diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya semua fakta ini adalah benar, adalah benar. Di sana sebenarnya perbincangan ulama, bahawa ada ulama menyatakan bila menyebut tentang nuzulul Quran memang telah berlaku, ada pendapat menyatakan berlaku dua penurunan Al-Quran. Berlaku dua nuzulul Quran. Yang pertama iaitulah Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Cuma ulama menyatakan pada tahun bilakah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia, wallahu alam. Adakah pada tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah menjadi rasul, ataupun pada tahun sebelumnya, wallahu alam. Sebab tidak ada dinyatakan perkara itu. Jadi itu terserah pada Allah Ta'ala lah. Cumanya disebut dalam Al-Quran secara jelas diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yakni kata ulama yang dimaksudkan diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yakni Al-Quran diturunkan secara sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Kemudian berlakulah nuzul yang kedua, iaitulah diturunkan Al-Quran daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan turun pada Nabi itulah pada 17 Ramadan. Nuzul Quran daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad. Sebab yang disebut bahawa Nabi telah menerima wahyu ketika mana Nabi sedang beribadah, sedang berkhulwah, sedang beruzlah
di Gua Hira. Di Gua Hira, maka itulah saatnya datang malaikat Jibril yang kemudiannya telah menurunkan beberapa ayat yang pertama daripada Al-Quran yang menandakan bahawa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat Allah menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini sejarahnya lah, sejarah nuzulul Quran. Cumanya kalau kita merujuk dalam satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama berasal dari Mesir, seorang ulama Al-Azhar yang bernama Syekh Abdul Azim Az-Zarqani, yang mengarang kitab Manahilul Urfan fi Ulumil Quran. Dalam kitab ni dia sebut bahawa bukan dua penurunan Al-Quran, tapi penurunan Al-Quran ini, nuzul Quran ada tiga. Ada tiga. Yang pertama iaitulah Al-Quran itu diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama. Itu pun secara sekaligus. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sekaligus di Lauhil Mahfuz, kemudian disimpan di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana firmanullah Ta'ala, bal huwa Quranun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan ianya adalah Al-Quran yang sangat mulia, yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. Kemudian barulah nuzul yang kedua, iaitulah daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, di mana kata Imam Al-Qurtubi, ijma' seluruh ulama-ulama Islam bahawa yang dimaksudkan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ialah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian yang ketiga yang kita sebut tadilah daripada langit dunia kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Allah secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi ini dibahagikan pula kepada dua bahagian, ada dinamakan Makkiyah dan ada dinamakan Madaniyah. Kalau kita buka Al-Quran tu tak ditulis surah Al-Fatihah Makkiyah contohnya. Yang dimaksudkan Makkiyah yakni dinisbahkan kepada Mekah, kata ulama, dengan maksud diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah ni dinisbahkan kepada Madinah, diturunkan selepas hijrah. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan, dalam satu surah sebahagiannya turun di Mekah, ada sebahagian turun di Madaniyah. Dan begitu juga ulama menyebut tentang ayat-ayat yang diturunkan ini. Ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ini ada dalam bentuk satu surah yang sempurna seperti suratul Fatihah. Dia turun tu daripada alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, selesai 7 ayat. Ada juga yang diturunkan itu hanyalah satu ayat sahaja. Diturunkan satu ayat. Kemudian turun lagi ayat yang lain kadang-kadang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku yang memerlukan jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diterangkan kepada umat Islam pada zaman itu. Maka turun ayat ini, turun ayat itu. Yang kemudiannya malaikat Jibril alaihi salam yang datang, antara diriwayatkan datang dalam bulan Ramadan, bertadarus dengan Nabi, memberitahu bahawa ayat ini dalam surah ini, ayat ini dalam surah ini, dan diatur sehinggalah sempurnalah satu Al-Quran. Ada juga ayat turun sebahagian, contohnya 5 ayat yang pertama daripada surah yang ayat yang pertama yang Nabi terima, surah Iqra ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama ni turun. Kemudian turun ayat lain pula, barulah kemudian turun pula ayat yang menyempurnakan surah ini. Ini dalam bentuk-bentuk kita kata
yang disebut oleh ulama apabila kita bercakap tentang nuzulul Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, itu sepintas lalulah yang saya boleh sebut tentang apakah yang dikatakan peristiwa nuzulul Quran. Jadi kita fahamlah bila menyambut nuzul Quran ini, itulah kita kata beberapa fakta, beberapa latar belakang tentang sambutan yang dimaksudkan dengan peristiwa penurunan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, satu sudut yang lain kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan malam diturunkan Al-Quran itu, dan malam tersebut telah dinamakan dengan malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Perkataan Al-Qadar itu sendiri tuan-tuan, dia memberi makna antaranya yang mengandungi kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar. Malam yang mengandungi kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang begitu besar. Sebab itulah datang ayat selepas itu tak. Lepas inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang kamu ketahui tentang hakikat malam Al-Qadar ini? Lalu Allah Ta'ala menyatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni kata ulama, bagaimana orang-orang yang beramal menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, bukan setakat dia ni diberikan keampunan daripada dosa-dosa. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi menyatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, bertitik tolak daripada imannya kepada Allah, bertitik tolak daripada imannya dengan janji-janji yang datang daripada Allah, dengan keyakinannya dengan balasan yang baik daripada Allah, wahtisab, dan dia juga mengharapkan ganjaran semata-mata daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan setakat mendapat keampunan dosa tuan-tuan dan puan-puan, malam Lailatul Qadar ini Allah Ta'ala kurniakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, iaitulah pahala ganjaran orang-orang yang menghidupkan malam turunnya Al-Quran ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, diberikan ganjaran umpama beramal ibadah selama 1000 tahun, iaitulah 1000 tahun pula, 1000 bulan tuan-tuan. 1000 tahun angguk juga tak? 1000 bulan alfu syahr, iaitulah menyamai 83 tahun 3 bulan lebih kurang. 83 tahun tuan-tuan. Sama seperti dia beramal ibadah selama 83 tahun. Ada riwayat berbagailah kenapa dikurniakan sampai alfu syahr. Antaranya diceritakan, Nabi cerita ada umat zaman dulu daripada kalangan Bani Israel yang mana mereka ni tuan-tuan, mereka ini tidak henti-henti pada waktu malamnya beramal ibadah, tak tidur malam. Tak tidur malam beribadah, siangnya berjihad fi sabilillah selama 80 tahun, dan tidak melakukan apa-apa dosa sekalipun selama itu. Tak buat dosa, tak buat apa 80 tahun ni tuan-tuan. Malam beramal ibadah tak tidur, siangnya jihad fi sabilillah. Bila sahabat-sahabat Nabi dengar umat dulu macam tu, mereka ni termenung dengar tak? Rasa macam mana kami ni nak menandingi mereka. Umur dah lah pendek. Malam bukan setakat tidur meroloh kita ni tuan-tuan tak? Tidur sungguh lah tak? Malam tidur, siang pun tidur juga. Macam mana? Maka itulah keluhan umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini didengari oleh Allah lalu dikurniakan kepada mereka Lailatul Qadar. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni ulama-ulama sebut bahawa kemuncak kepada ibadah dalam bulan Ramadan adalah malam 10 yang terakhir daripada bulan ini, tuan-tuan. Malam 10 ni, tuan-tuan, jangan kita ni miss. Tak, kerana inilah waktu-waktu yang paling istimewa, yang paling hebat dalam setahun, tuan-tuan. Bahkan mungkin dalam seumur hidup kita. Ya, ini 10 malam terakhir, terutamanya kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil. Untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah, yang dikurniakan Allah dengan berbagai-bagai kelebihan, bersempena dengan diturunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Masya Allah, ini adalah anugerah Allah kepada kita. Maka tuan-tuan, kita ambil lah, kita rebutlah sungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Kalau kedua yang nak disebut bila kita bercakap tentang nuzulul Quran ini, ya, sebab bila tazkirah ni tak boleh panjang-panjang sangatlah. Kalau tahu kita pun dah letih dah tadi, sembahyang tarawih, dia kalau panjang-panjang sangat nanti tinggal saya seorang je dah. Jadi kita melihat pada sudut yang lain tentang bagaimana para alim ulama, ya, mengingatkan kita tentang kedudukan Al-Quran itu sendiri di dalam realiti kehidupan kita. Di manakah tempat duduk, tempat letak Al-Quran sebenarnya dalam hidup kita ni, ya. Sebab dalam ayat yang saya baca tadi, dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut bahawa Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu, apakah peranannya? Hudal linnas, dia menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Kalau di awal surah Al-Baqarah disebut hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Untuk kita ni, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, Quran menjadi petunjuk kepada kita, bahkan petunjuk kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan ianya merupakan keterangan-keterangan kepada petunjuk itu sendiri. Al-Quran menerangkan petunjuk itu lagi. Bila menyebut tentang hukum berkaitan dengan akidah, maka ada ayat-ayat yang menyentuh tentang akidahnya, ayat-ayat yang menyentuh tentang ibadahnya, yang menyentuh tentang hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan yang lain. Wal Furqan, dan dia juga adalah kitab yang menjadi Al-Furqan, yakni yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi Quran ini datang, tuan-tuan, sebagai panduan, panduan untuk kita ini menegakkan suatu sistem hidup yang bersumberkan wahyu serta pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu sebut juga bila menyebut tentang Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut tadi sebagai hudan, sebagai petunjuk dan panduan kepada kita orang-orang yang beriman, kepada seluruh manusia. Saya selalu suka sebut tentang suatu kita kata contoh yang cukup mudah yang disebut oleh seorang ulama yang terkenal lah zaman kita ni, iaitu Dr. Zakir Naik. Takkan tak kenal tak? Dia orang Teluk Intan ke orang mana? Ya. Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, dia sebut contoh. Dia menyatakan bahawa Al-Quran ini, tuan-tuan, dia adalah buku manual kehidupan, buku manual hidup untuk orang Islam. Buku manual hidup untuk kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Buku manual ni maknanya buku panduan. Buku manual ni rasanya kita boleh faham tak buku manual ni? Maknanya dia diberi, dalam buku tu diberikan kita kata panduan, step by step, satu langkah demi langkah, satu cara aturannya, nak buat macam mana, selepas ni apa lagi, semua diterangkan dalam buku ini.
Sebagaimanalah tuan-tuan, contoh yang mudah dia sebut, kalau kita hari ini beli suatu barang elektrik baik, barang perabot baik, beli pula dalam Shopee tuan-tuan tak, dia tak hantar. Dia jaranglah kalau dia hantar dah siap pasang ni tak. Biasa dia akan hantar barang tu kita kena pasang sendiri. Tak biasa beli Shopee ke? Hari-hari sampai tak. Ya. Dia barang yang kita beli tu baik barang perabot ke, barang elektrik ke apa ke, biasa kita kena pasang sendiri. Kita pergi beli kedai tepi sungai apa, kadang-kadang dia suruh kita pasang sendiri tak. Kata nak pasang sendiri ke, dia nak hantar yang siap. Kalau nak segera balik, pasang sendiri. Kalau tidak, dia terlambat sikit. Dekat raya ni lagi lambat. Macam mana kita pun di dalam barangan itu akan disertakan dengan buku manual, buku panduan ataupun risalah panduan untuk bagaimana cara kita nak pasang alat-alat ni. Maka kita kena ikut tuan-tuan panduan yang diberi itu. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah tiga begini. Kemudian nak lekat pula ini duduk kat mana, yang nombor A mana, B mana, C mana, dia beri semua. Skru mana nak guna, paku mana nak guna tak, nak letak mana, semua dia bagi tahu dalam manual itu. Barang elektrik macam tu juga, dia bagi tahu satu-satu. Jadi tuan-tuan, agak-agaklah kalau kita ni memandai-mandai, buat bijak, buat pandai, kita kata alah mudah aja boleh pasang sendiri je ni, tak payah tengok buku panduan ni, kita pun pasang lah. Sedangkan kita tak ada pengalaman pun, kita tidak ada ilmu pun untuk cara memasangnya. Kita bukan tukang pun, kita bukan orang bahagian elektrik pun, bukan engineer pun kita ni. Maka kita pasang-pasang, kemungkinan besarlah barang yang kita pasang tu akan sengit-bengit. Akan tak betul, tak boleh digunakan, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau barang elektrik tadi tuan-tuan, mungkin dia boleh meletup, boleh terbakar, boleh membahayakan. Ya, sebab kita tak betul pasang. Sebab barang elektrik tuan-tuan, kalau kita silap sambung wayar tuan-tuan, memang cari bala lah. Ada, memang cari bala. Tapi kalau kita ikut panduan yang diberikan, walaupun kita ni tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu yang mendalam tentang perkara ni, insya-Allah biasanya kita boleh menghasilkan suatu hasil yang baik, boleh dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan, begitulah yang digambarkan oleh ulama tentang Al-Quran ini untuk kita adalah buku manual hidup kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan rasa hairan pada hari ini berlaku di dalam masyarakat orang Islam sendiri keruntuhan yang dahsyat. Ada dalam masyarakat orang Islam kita sendiri. Sampai dalam khutbah tu duk selalu ulang tentang rasuahnya, salah guna kuasanya, itulah inilah. Jadi khutbah ni dia tuju pada siapa ni tuan-tuan? Pada kita lah, orang Islam lah. Maknanya apa? Keruntuhan itu, bencana itu, maksiat itu berlaku di kalangan orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang menyatakan mereka ini juga beriman dengan Al-Quran yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan ini. Tetapi oleh kerana orang Islam tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai buku manual hidup mereka, untuk mereka ini ambil tahu apakah perkara yang mereka perlu buat, apakah perkara yang mereka perlu tinggalkan, apakah kita kata sistem yang perlu mereka guna pakai, apakah sistem yang mereka perlu laksanakan di dalam hidup, maka akibatnya tuan-tuan itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Dan kita boleh lihatlah, bukan setakat dalam negara kita tak, bahkan di negara-negara umat Islam yang lain yang tuan-tuan mungkin ada pengalaman pergi negara tu, pergi negara ni. Ada, macam saya ni belajar di Mesir dulu, duduk 10 tahun, tengok macam mana orang Mesir tu tak. Kita baca sejarah Mesir, perjuangan hebat, tapi
runtuh tuan-tuan, teruk. Kenapa? Kerana umat Islam jauh daripada Al-Quran. Kerana umat Islam mereka bukan tak baca Quran, mereka baca Quran tuan-tuan, mereka hafaz Quran, alhamdulillah, tetapi mereka tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, panduan-panduan yang Allah Ta'ala telah letakkan di dalam Al-Quran, tidak diamalkan di dalam sistem hidup mereka. Itu yang disebut oleh seorang ulama Islam, oleh As-Sayyid Abul Ala Al-Maududi rahimahullah, seorang ulama Islam di India. Dia sebut tentang bahawa dia kata apa? Dia kata kita ni umat Islam adalah umat yang paling bertuah sekali di atas muka bumi ini. Bertuah ni kenapa? Kerana kita memiliki satu kitab suci yang asli, yang tidak ada kita kata tidak ada campur tangan manusia di dalam kandungannya itu. Ianya adalah kitab suci, wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus alam ini. Kita ada Quran yang datang daripada Allah dan keasliannya itu adalah sama seperti hari ianya diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ni tuan-tuan, dia bukan setakat kitab yang bercakap berkaitan dengan akidah, tidak. Bukan setakat akidah, bahkan tentang ibadah. Bukan ibadah saja, bukan akidah dan ibadah, bahkan tentang akhlaknya dan tentang sistem hidup itu sendiri, manhajul hayat, sistem hidup. Sebab itu setengah ulama mereka menterjemahkan innad din, sesungguhnya ad-din itu apa maksud ad-din? Manhajul hayat, sistem hidup yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ya. Jadi beruntung kita ni ada Al-Quran. Tapi kata beliau, umat Islam juga menjadi umat yang paling rugi. Sebab kenapa jadi umat paling rugi? Sebab mereka tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran, tidak mengambil manfaat daripada tujuan sebenar Allah Ta'ala menurunkan kitab ini. Kita tak ambil manfaat. Memanglah kalau bila bincang dia kata ni bukan salah kita, ni salah penjajah ni. Penjajah ni bila dia datang dulu gini. Betul, kita kata betul. Tapi kita dah merdeka berpuluh tahun dah tuan-tuan. Kita merdeka berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun, 60 tahun dah. 60 berapa dah? 62 tahun dah tuan-tuan. 62 tahun dah kita merdeka. Tapi bila, kalau kita ingat sejarah balik, negeri-negeri di tanah Melayu termasuk negeri Perak ini, antara undang-undang tubuh yang ada dalam negeri-negeri di tanah Melayu termasuk negeri Perak, memang antaranya adalah undang-undang Islam. Ini asal. Bila penjajah datang, dia buang undang-undang ini, dia ganti dengan undang-undang Lockrent. Undang-undang penjajah, undang-undang Inggeris. Dan dikekalkan sampai sekarang. Perlembagaan itu dikekalkan sampai sekarang. Tapi kita inilah ada juga, undang-undang Islam ada jugalah. Sebahagian yang ada kita kata yang diberikan kuasa kepada raja-raja. Tapi yang menjadi undang-undang yang paling besarnya, yang menjadi dasarnya adalah perlembagaan tadi. Jadi dia kata ini kerana penjajah lah kita ni jadi tidak melaksanakan Islam. Baik, kita sekarang sudah menjadi negara yang merdeka, menjadi orang yang merdeka. Maka sudah sewajarnya lah kita balik semula kepada Al-Quran, kepada sistem Al-Quran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita perlu ingat di sana contohnya ada ayat-ayat Allah yang Allah Ta'ala beri ingat kepada kita. Antaranya Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana limu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu
faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Ahzab ayat 36. Yang mana Allah Taala berfirman yang bermaksud dan tiadalah patut, maknanya tak boleh. Tak patut ni terjemahan yang lembut. Tak, dan tiadalah patut, tak sepatutnya, yakni tak boleh, haram bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu hukum, bahawa mereka ini mencari hukum yang lain. Allah Ta'ala dah tetapkan suatu hukum, suatu peraturan, tiba-tiba dia mencari hukum dan peraturan yang lain. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kana, tidak boleh, tidak sepatutnya. Bila kamu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita perlu faham bahawa kita di dalam kalimah syahadah itu kita telah berjanji untuk taat setia, untuk patuh dan tunduk secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum syariat yang datang daripada Allah. Lalu kata Allah dalam ayat ni lagi, wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maknanya dia pergi cari sistem yang lain, dia pergi cari peraturan yang lain, dia tidak merujuk kepada syariat Islam. Kata Allah, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang ni dah sesat larat, tuan-tuan, adalah golongan yang sesat. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala beri ingatan, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Surah Taha ayat 124 hingga 126. Yang bermaksud, kata Allah, dan barang sesiapa yang berpaling ingkar daripada peringatanku. Peringatan Allah ni daripada apa, tuan-tuan? Daripada Al-Quran lah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ya. Berpaling daripada peringatanku ini, berpaling daripada Al-Quran, berpaling ingkar, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran, yang tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Allah kata, ada sebut orang macam ni, golongan macam ni, mereka ni kehidupan mereka akan ditimpa dengan kesempitan. Sempit ni, tuan-tuan, dia boleh dilihat dari berbagai sudut. Iaitulah, tuan-tuan, contohnya bila kita ni dalam hidup, bila rasa tak selamat, rasa sempit tak, tuan-tuan? Kita rasa tak selamat. Sebab apa? Sebab contohnya jenayah ni berlaku di serata tempat. Berlaku jenayah, berlaku perkara yang kita bimbang, kita duduk dalam kebimbangan, duduk rasa takut, itu ini, macam-macam. Sempit dada. Bukan kata sempit itu kerana kepapaan semata-mata, tidak. Bahkan sempit, dia akan merasa tertekan, dia akan rasa dikelilingi mereka ini berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai jenayah, berbagai perkara yang boleh membahayakan diri dia. Itu di dunia, dalam kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu Allah Ta'ala cerita, orang yang Allah Ta'ala bangkit dalam keadaan buta di hari kiamat kelak, dia berkata, Rabbi lima hasyartani ama, wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan dulu masa di dunia dulu aku ni seorang yang celik. Aku tak buta ya Allah, celik. Kata Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala berkata kepada dia, kadzalik, yang demikian itu, yakni kamu berada dalam keadaan begini. Kenapa? Atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat keterangan kami, fanasitaha, tetapi kamu melupakannya, kamu meninggalkannya,
wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Tuh tuan-tuan tak? Jadi kita kena ingatlah. Kita kena ingat bahawa Al-Quran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala bukan setakat untuk kita manfaatkan dari sudut membacanya. Kita tidak menafikan, memang membaca Al-Quran itu pun masya-Allah tabarakallah diberikan ganjaran pahala yang sangat hebat oleh Allah. Dalam hadis-hadis yang biasalah kita dengar tentang kelebihan membaca Al-Quran. Nabi menyatakan iqra'ul Quran fa innahu apa Nabi? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat kepadanya di hari akhirat kelak. Ya. Kalau dalam bulan Ramadan Nabi sebut as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat. Lalu Nabi cerita puasa ni datang kepada Allah hari kiamat kelak. Kalau dalam setengah riwayat disebut, di saat orang ni nak berada di dalam kehausan yang amat sangat, sama ada di dalam kuburnya atau di padang mahsyar, lalu datang puasanya meminta syafaat. Lalu puasa berkata, "Ai Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ami wasyara', aku dulu telah menghalangnya daripada makan dan minum, fasyaffi'ni fi ma, berilah syafaatku pada dia." Lalu Allah menerima syafaat puasa. Quran gitu juga datang. Mana'tuhu nauma bil-lail, aku telah menghalang dia daripada tidur malam sebab tu baca Al-Quran ni banyak. Baca dalam sembahyangnya, baca di luar sembahyangnya, tadarusnya, khatamnya, masya-Allah. Ada hebat khatam Quran ni, orang perempuan lah hebat, muslimat, masya-Allah. Dah masuk 2 kali khatam dah kot tak? Ya, orang lelaki baca juga tapi dibaca ikut jadual. Ikut jadual. Orang perempuan dia masya-Allah. Ya, jangan kacau lah. Kuliah saya bulan Ramadan pun habis dia batal. Dia kata sebab tadarus ustaz. Tak apa. Bagi peluang tak apa. Ya. Jadi Quran ni datang minta syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Minta syafaat ni juga kata ulama, begitu juga sama ada di alam barzakh, tuan-tuan. Kita tahu, contohnya kita mengamalkan surah Tabarakal Mulk selepas Isyak lah. Kita baca surah Tabarakal Mulk kerana Nabi sebut surah Tabarak adalah surah yang wiqayah, yang akan memelihara seseorang itu daripada azab kubur di alam barzakh. Ada hadis juga surah As-Sajdah juga macam tu. Jadi kita amalkan. Jadi Allah Ta'ala menerima syafaat Al-Quran lalu menyelamatkan orang ini daripada antaranya menerima azab kubur, daripada azab di padang mahsyar dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan, kita kata kegunaan Al-Quran, manfaat Al-Quran bukan setakat itu untuk dibaca, tetapi Nabi juga beri ingat, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, dan Quran itu menjadi hujah bagimu, dengan maksud dia akan menjadi pembela kamu di hadapan Allah. Jika kamu adalah orang yang beriman dengannya, membacanya, mentadabburnya dan beramal dengan kandungannya. Tapi kata Nabi, au alaika, ataupun Quran ini akan membawa kecelakaan kepada kamu, dengan maksud Quran ini akan mendakwa kamu di hadapan Allah. Tak jadi pembela, dia juga mungkin menjadi pendakwa ke atas kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab masa hidup dulu dia tidak mengamalkan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya 45 minit dah. Jadi cukuplah setakat tu dulu tazkirah berkaitan dengan nuzulul Quran. Moga-moga apa yang disebutkan tentang apakah yang dikatakan
peristiwa nuzul Quran kita dapat kita faham. Kemudian begitu juga kita juga mengambil faham bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu yang paling besarnya adalah sebagai panduan untuk umat manusia ini di dalam mereka menjalani kehidupan di dunia ini, yang gunanya adalah untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi wallahu a'lam. Moga-moga apa yang disampaikan itu beri manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.